حديث يهون الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الذنوب. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون.
على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال في رسالة المذكرة لإمام الحداد قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. Tuan-tuan dan puan, para pelajar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan dari perbahasan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Kita sampai kepada perbahasan di dalam sebuah tajuk yang menyebutkan tentang balasan amal. Bermakna di dalam kehidupan kita ini, sebagaimana yang kita dituntut untuk beramal. Yang mana amal ini dibalas, amal soleh, amal kebaikan dibalas dengan pahala. Adapun orang-orang yang melakukan maksiat dan kejahatan akan dimurkai oleh Allah dan mendapatkan dosa. Telah pun sebelum ini telah pun disebutkan oleh Imam Haddad, diambil sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil yang menunjukkan betapa amal itu adalah membawa kepada apa yang dilakukan. Buat yang baik akan mendapat balasan yang baik. Demikian juga balasan yang buruk kepada orang-orang yang melakukan dosa. Di dalam perbahasan ini pula adalah merupakan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang juga menguatkan lagi dan juga membawa daripada erti yang sama. Mana Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya inna ruhal qudus nafasa fi ru'i, sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril yang telah membisikkan di hatiku, ish ma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah secara mana yang engkau suka menjalani kehidupanmu. Akan tetapi suatu masa nanti engkau akan mati juga. Dan cintailah secara mana yang engkau mahu mencintai. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu, sebab suatu masa nanti kamu akan meninggalkannya atau meninggalkan dunia ini. Wa'mal, yang ni yang nak di-highlightkan. Wa'mal, dan beramallah ma syi'ta, sesuka mana yang engkau suka beramal, fa innaka majziyun bihi, nanti kamu akan mendapat balasan. Di dalam hadis ini adalah untuk memahamkan kepada kita hakikat kehidupan yang sementara, iaitu kehidupan dunia. Tetapi yang nak di-highlightkan dalam hadis ini adalah tentang anjuran untuk beramal. Kerana amal itu ada balasannya yang telah dijanjikan oleh Allah. Akan tetapi di samping itu Nabi menyebutkan bahawa kehidupan ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Kalaupun kita boleh untuk mendapatkan kehidupan yang luar biasa di dunia ini, tetapi tetap juga ianya akan berakhir. Begitu juga apa saja yang kita sayang dekat dunia ini, tetap juga kita akan berpisah dengannya. Kenapa? Kerana yang namanya dunia itu adalah sementara, suatu yang tidak ada apa-apanya berbanding daripada akhirat. Berbanding dari akhirat yang kekal abadi. Oleh kerana itu, kalau dunia, kehidupan dunia ini sementara, maka ambillah secukupnya sahaja. Tetapi
bersedialah untuk kita untuk akhirat. Demikian juga kalau apa yang disebutkan tadi semua itu adalah sementara, maka tak perlu untuk kita terlalu menyayangi akan sesuatu, kerana kita pasti akan berpisah dengannya. Tetapi yang perlu untuk kita ambil perhatian adalah amal. Kerana amal itulah yang nanti akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Sabdanya lagi, ataupun qala Rasulullah SAW, al-birru la yabla, wa dhanbu la yunsa, wa dayyanu la yafna, kama tadinu tudan. Amal bakti, albir, kebaikan itu. Amal kebajikan. La yabla, tidak akan terhapus. Amal kebaikan itu tidak akan sirna, tidak akan musnah. Kenapa? Kerana ianya akan tetap diganjari oleh Allah. Tetap akan dijaga ataupun terpelihara ganjarannya di sisi Allah. Wa dzambu la yunsa, dan dosa itu tidak akan dilupakan. Jangan ingat buat dosa, tak apa, nanti okey je. Tak, dia tetap akan dihitung. Dosa tidak akan dilupakan. Cuma maksudnya itu adalah merupakan sifir asal, dipanggil. Asal. Asasnya apa? Buat baik, maka pahalanya akan tetap ada. Buat dosa, maka akan ada. Buat maksiat, tetap akan berdosa. Dan berdosa itu, ianya adalah sesuatu yang akan tetap dihitung. Tapi ialah kita dah tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan daripada keampunan bagi orang-orang yang memohon ampun dan bertaubat. Tapi dosa itu tidak akan dilupakan. Maksudnya jangan ingat kamu buat dosa tak tahu. Tak ada apa-apa. Tak, kita tetap akan dihitung dan dikira. Waddayanu la yafna. Sementara Tuhan yang membalas itu tidak akan membinasa. Jadi buat kebaikan ada pahala, ganjaran yang tak akan kita panggil tidak akan musnah, dia tetap kekal. Begitulah dosa tidak akan dilupakan. Yang membalasnya itu Allah yang Maha Balas, tidak akan pernah binasa. Allah tu yang maha kekal. Kama tadinu tudan, kata Nabi, demikianlah bagaimana engkau, apa yang engkau buat, demikian pula lah yang kamu akan dapat balasan. Kama tadinu tudan, apa yang kamu buat, itulah yang kamu akan dapat balasan. Dia panggil dalam bahasa Inggeris, what you give, you get back. Apa yang kamu beri, maka kamu akan dapat balik balasan tu. Apa yang kamu buat, kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih. Ini hadis kursi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, summa uwaffiyakum iyaha. وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Allah berfirman dalam hadis kursi. Nabi SAW bersabda, Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, kata Allah, semua itu adalah amalan-amalan kamu yang aku perkirakannya untuk kamu. Kemudian aku akan memberi kamu balasannya. Siapa yang mendapat balasan baik, maka hendaklah ia mensyukuri Allah. Dan siapa yang mendapat sebaliknya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Maknanya janganlah dia salahkan kerja diri sendiri. Jadi kalau kamu dapat balasan yang baik sebab kamu buat baik, memang itu adalah kamu berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau sekiranya kamu dapat balasan yang buruk sebab maksiat yang kamu buat, itu pun kamu berhak untuk mendapatkannya.
Dan pada waktu itu kalau kamu nak salahkan, nak blame untuk nak cari salah, siapa yang bersalah, maka jangan persalahkan kecuali diri sendiri. Maknanya masa tu menyesal dah tak guna dah. Tak boleh kata, oh orang ni yang ajak, orang ni yang suruh, saya terpengaruh dengan ini, saya tertipu, saya terpedaya, saya tak. Janganlah pada waktu itu menyalahkan kecuali dirimu sendiri. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. Jangan sekali-kali kamu mencaci orang-orang yang sudah mati. Kerana mereka telah menyerahkan perkara mereka, urusan mereka kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jangan kamu mencaci orang yang sudah mati. Maksudnya tak perlu kamu tu cerita buruk tentang orang yang meninggal dunia. Lepas tu ingat orang ni, oh tu tak guna betul, dia dah meninggal dunia. Sebab apa? Sebab mereka tu dah pun menyerahkan daripada apa yang telah mereka lakukan ketika dalam kehidupan ini. Yang kita ni pula yang pergi caci, yang pergi maki, yang cakap tak baik ini, kita masih lagi dalam catatan amal. So dia kalau kita cakap dia teruk apa semua pun, maknanya dia dah selesai urusan dah. Kita belum selesai lagi. Jadi ini adalah merupakan daripada hadis-hadis yang menyebutkan tentang realitinya, asasnya adalah siapa yang melakukan amal soleh dan kebaikan akan diberikan ganjaran dan pahala dan akan dapat rahmat Allah dan akan dibalas dengan syurga. Orang yang melakukan daripada maksiat, perkara-perkara yang mungkar, maka akan mendapatkan dosa, dimurkai oleh Allah SWT, dimasukkan neraka. So ini asas yang kita kena yakini. Dengan keyakinan itu bermakna akan menggerakkan kita untuk bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dan menjauhkan maksiat. Kan? Jangan jadi seperti orang yang mana belajarlah kat mana pun, madrasah ke, belajarlah hatta di universiti, di tempat-tempat yang tinggi. Tapi asas-asas ini, iaitu asas seperti tadi tu tidak diyakini, tidak tahu. Bukan tak tahu, macam tak tahu. Ikut kepada selera, nafsu, tak ada daripada dianya bergerak dengan keimanan. Iman ini, kalau kita bergerak dengan keimanan, iman kita memahami buat yang baik, apa yang Allah suruh, apa yang Allah ridha, apa yang Allah suka, kita akan dapat pahala. Itu adalah apa yang ada, yang kalau kita ni bergerak dengan iman kita. Dan kalau buat maksiat, buat perbuatan yang mungkar, kita akan berdosa. Itu iman kita. Tapi kerana kita berjalan itu adalah dengan nafsu. Kita bergerak itu dengan nafsu. Sehingga apa yang kita buat ini bukan dengan pertimbangan iman. Tapi dengan pertimbangan nafsu. Nafsu ni dia tahu tak mana yang salah, yang betul? Tak tahu. Dia suka ikut dia punya suka je. Jadi sebab itulah ditekankan perkara ini oleh Imam Haddad. Khususnya ketika mana selepas membicarakan tentang takwa. Yang takwa itu kesimpulan dia adalah melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kenapa kita perlu untuk laksanakan perintah Allah? Sebab kita nak dapatkan ganjaran. Kenapa kita perlu dapat ganjaran? Sebab dengan ganjaran itu kita raih rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itulah melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Dan kenapa kita ni macam mana pula kita nak elak diri kita dari neraka, iaitu jauhkan daripada maksiat. Kerana dengan maksiat itu kita akan dapat dosa. Dengan dosa itu kita akan dimurkai oleh Allah. Dengan murka itu kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Simple sebenarnya perkaranya. Dalam kehidupan ni yang Allah kurniakan kepada kita ni adalah satu yang mudah sebenarnya. Dia punya tak kompleks, tak terlalu macam susah sangat. Kan? Buat baik, balas saja baik. Dapat rahmat Allah. Allah balas dengan syurga.
Buat yang dosa, kamu maksiat, kamu ada dosa. Jadi benda tu sudah, dan bahkan tak cukup dengan itu. Bukan maknanya Allah kata buat baik, balas baik, balas itu je. Tak. Diberikan panduan yang mana baik, yang mana tak baik. Daripada baik itu daripada Al-Quran, ataupun daripada sunnah, ataupun daripada petunjuk Nabi SAW. Nabi yang tunjuk, okey ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Buat ni. Kan? Kemudian, jangan buat ni haram tu, apa semua. Dah ada hukum yang jelas pun. Tentang untuk disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dah jelas-jelas semuanya. Cuma memang ada di antaranya itu yang disebutkan syubhat. Tapi bukan masalah yang syubhat tu, itu memang satu, itu keadaan yang akan berlaku. Tapi yang paling yang kita kata yang paling pelik sekali adalah yang jelas-jelas dah yang haram masih dilakukan. Itu yang problem. Dah jelas-jelas ini adalah wajib tapi ditinggalkan. Yang itu yang menjadi masalah. Jadi kita kembali balik kepada asas tu, sehingga kita ni selalu nak minta kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kita panggil serba sempurna, cukup. Itulah dia punya asas dia. Kan? Jadi kalau kita buat itu, ikut asas dengan keimanan kita ni, maka insya-Allah kita akan dapat untuk menjalani kehidupan ini yang sementara kehidupan dunia ni, tapi cukup sempurna sehingga kesempurnaan kehidupan dengan amal soleh, kebaikan, menjauhi maksiat ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wa warada innal 'abda qad yurfa'a ala sayyidihi fi darajatil jannah. Wa yaqulu sayyid ay rabb hadha kana 'abdi fi dunya fa yaqulu subhanahu innama jazaituhu bi 'amalihi. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa sesetengah hamba sahaya dia mendapat darjat dan kedudukan yang lebih mulia dan tinggi daripada tuan dia. Nanti ke akhirat nanti disebutkan dalam satu ada riwayat menceritakan nanti ke akhirat apabila dikumpulkan, kemudian setelah itu dihisap, ternyata ada yang masa kat dunia ni dia hamba. Maknanya hamba ni dia jadi hamba kepada ada orang lah. Kan? Ada tuan dia. Ini masa ada hukum perhambaan lah. Tapi masa ke akhirat, dia status kat dunia ni hamba, bukan merdeka. Dia hamba kepada ada tuan dia. Tapi ternyata masa dekat akhirat nanti, rupanya dia punya kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada tuan dia. Maka tuan ni tak puas hati. Dia kata, macam mana pula? Ni hamba aku dekat dunia dulu. Tapi kat akhirat, dia lebih tinggi kedudukan dia. Kan? Maka mereka mempersoalkan. Mereka mengatakan, ya Allah, dulu orang ni kat dunia adalah hamba aku. Hamba sahaya aku. Macam mana dia boleh duduk, kedudukan dia lebih tinggi daripada aku di sini? Maka Allah SWT pada waktu itu beritahu. Ini adalah yang perlu untuk kita ambil perhatian, kerana Allah mengatakan innama jazaituhu bi amalih, aku membalasnya sesuai dengan amalan dia, bukan kedudukan dia kat dunia, bukan pangkat dia, bukan harta dia, bukan standard dia kat dunia. Itu bukan aku hitung yang itu. Yang aku hitung apa amal dia. Dia hamba sahaya kamu kat dunia, tapi dia jaga kewajipan, dia buat daripada amal soleh, dia buat daripada kebaikan-kebaikan. Kan? Sedangkan engkau tuan, tapi engkau tak banyak buat amal. Kamu juga kadang-kadang tu buat tak baik kepada dia dan orang lain dan sebagainya. So, kenapa dia lebih tinggi? Sebab masa kehidupan dulu, dia banyak melakukan amal soleh, amal yang baik.
Jadi maknanya di sana nanti yang menjadi nilai adalah amal kita, bukan pangkat kita, bukan keturunan kita, bukan daripada harta kekayaan kita. Itu yang kita disebutkan. Wa qala Ali karamallahu wajhah, ad-dunya daru amal la jaza'u fiha wal akhiratu darul jaza' la wala amalu fiha fa'amalu fi darin la jaza'un fiha li darin la amalu fiha. Sayyidina Ali kata apa? Dia kata dunia itu adalah tempat beramal dan tiada balasan di situ. Dunia ni tempat beramal, tak ada nampak pahala dia. Tapi dia tempat untuk kita amal. Bukan untuk kita tempat kutip pahala. Bukan. Maksudnya bukan untuk kita nak dapat pahala zahir nampak. Tak. Sebab pahala yang kita nak dapat, balasan yang kita dapat tu ke akhirat. Kat dunia ni, kita hanya disuruh untuk beramal. Ini negeri amal dia panggil. Bukan negeri balasan. Faham ya? Manakala kata Sayyidina Ali, akhirat itu adalah tempat pembalasan. Negeri pembalasan bukan lagi negeri amal. Dan tiada amalan lagi di sana. Sebab tu kalau orang di akhirat nanti, dia tengok daripada timbangan dia maupun catatan dia kurang rupanya daripada amal kebaikan, sehingga dia tengok habislah. Boleh tak masa tu, ya Allah, aku nak beramal sekarang. Aku nak melakukan solat. Aku nak bersedekah. Aku nak buat baik dan sebagainya. Boleh? Tak ada dah. La amalun fiha. Tidak ada amalan ke akhirat lagi. Tak ada dah. Bukan kata ke akhirat. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa bi ihdas salat. Kata Nabi SAW, apabila mati je anak Adam tu, in qata'a amaluhu, putus amalan dia. Maknanya dia tak boleh beramal dah. Dia boleh beramal ke orang mati ni? Mana boleh? Boleh ke dia ibadat untuk dapat pahala lagi? Tak boleh dah. In qata'a amaluhu, tak ada dah. Kecuali amal yang pernah dia buat dulu tu menjadi amal jariah. Itu yang menyebabkan dia terus mengalir ganjaran. Sebab yang dia buat itu adalah kesinambungan daripada amalan hidup dia. Tapi untuk dia tambah amal lagi, setelah dia mati, tak ada dah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu, dia sudah berpindah daripada darul amal ke darul jaza. Daripada negeri amal kepada negeri balasan. Dia dah pindah lah. Dia tak ada peluang untuk beramal lagi dah setelah mati. Itu hakikat yang perlu untuk kita letakkan dan fahami dalam asas kepada kehidupan kita ini. Baik. وقال الحسن البصري رحمه الله يقول الله لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي واخلدوا فيها بنيتكم الصالحة واقتسموها بأعمالكم. Kata Hasanul Basri mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada penduduk syurga. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Kan, memanglah disebutkan dalam hadis juga, Nabi mengatakan sesungguhnya kita semua masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan sebab amalan kita. Tapi Nabi sebelum hadis tu, sebelum Nabi kata kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah, Nabi suruh beramal dulu. Nabi kata badiru bil amal, cepat-cepat beramal. Kata Nabi banyak-banyak beramal. Sesungguhnya kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kamu. Bukan bermakna masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan amal tu bermakna kita tak beramal. Bukan.
Tapi untuk beritahu bahawa kita ni disuruh untuk meraih rahmat Allah, dan di antara sebab untuk meraih rahmat Allah adalah dengan kita beramal. Dengan kita beramal. Dan tinggallah kamu kekal dan abadi di dalamnya dengan niat kamu yang baik. Dan berkongsilah kamu segala nikmat yang ada di dalamnya. Berkongsilah nikmat yang ada di dalamnya. Jadi niat yang baik itu juga akan dihitung. Dan segala kebaikan yang dilakukan di dunia ini, hatta niat-niat yang baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma dzakartuhu minal adillah ala wuqu'il majazah aradtu bihi tanbih wa illa fa huwa amr ma'lumil khas wal 'am ma'ruf la yakadu yakhfa minhu syai' hatta 'ala al-aghbiya minal 'awam. Kata Imam Haddad, apa yang saya sebutkan di sini mengenai dalil-dalil yang membuktikan tentang adanya pembalasan hari akhirat itu adalah semata-mata sebagai peringatan sahaja. Sebab perkaranya sudah pun menjadi pengetahuan umum bagi sekalian manusia. Jadi apa yang disebutkan tadi, kita kata orang yang buat baik akan diberikan pahala, dan pahala itu meraih rahmat Allah, dengan rahmat Allah akan masuk syurga. Itu semuanya adalah dimaklumi. Tapi kata Imam Haddad, kenapa diulang lagi, diingatkan? Sebab itulah pentingnya peringatan. Pentingnya peringatan. Sebab perkaranya sudah pun menjadi pengetahuan umum bagi sekalian manusia, khususnya dan umumnya. Maksudnya sudah menjadi pengetahuan am. Ini kalau kita kata, ini pengetahuan am. Buat baik, balas baik. Buat dosa, balas dosa. Buat maksiat, balas dosa. Itu pengetahuan am. Asas dia panggil. Baik orang yang khusus ataupun orang yang awam. Tiada satu pun yang terkecuali, walaupun mereka itu golongan, walaupun mereka tergolong orang-orang yang awam yang tiada pengetahuan, tapi mestilah sepatutnya dia mengetahui asas ini. Jadi itu asas yang simple. Sebenarnya kalau kita menjalani kehidupan ni, kita berpegang kepada asas ni, senang kehidupan kita. Yang jadi susah ni, sebab kita ni memandai-mandai dan mengikut kepada hawa nafsu yang suka untuk buat sesuka hati. Tanpa ada panduan. Jadi apabila kita tak ikut panduan, maka kita akan langgar. Langgar ni apa? Kita langgar perbuatan daripada perbuatan dosa. Daripada perbuatan maksiat. Maka kita langgar, maka kita akan jadi orang yang akan menggelumang dengan dosa, dan menyebabkan nanti kita akan kita akan hanyut di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah asas basic. Kita sebutkan basic dan asas, nampak ianya adalah perkara yang kita sebutkan ini pun perlu untuk dibincangkan ya. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana berikanlah peringatan, dia akan memberi manfaat kepada orang yang mendapat peringatan, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita ingatkan balik asas ini. Kenapa? Supaya kita faham bahawa kita ni mempunyai daripada pertanggungjawaban yang akan kita dipertanggungjawabkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang dilafazkan, apa saja yang dibuat, sungguhnya dengan mereka itu ada malaikat mencatat apa yang kamu lafaz, apa yang kamu tengok, apa yang kamu dengar, apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat, itu akan dicatat semuanya, tak ada yang tertinggal sikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita tengok contohnya, kita ada gadget sekarang, kita buka apa, kita tengok apa, kan?
Ada orang dia tengok Al-Quran, Alhamdulillah. Ada orang dia tengok daripada tazkirah, pengajian, kan? Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tengok YouTube yang adanya daripada perkara-perkara yang melalaikan. Satu, lebih teruk lagi, yang maksiat. Tengok perempuan, wanita, kalau orang lelaki tengok yang aurat orang. Ada lagi yang lebih teruk lagi, yang lebih dahsyat lagi, tengok yang, minta maaf, yang lucah-lucah. La haula wala quwwata illa billah. Ni mata yang tengok ni, kemudian nanti nak tengok Quran. Agak-agak apa kesan dia? Mata dan telinga. Telinga dan mata ni adalah dua daripada saluran yang paling cepat merosak kepada hati. So kalau hati ni dah rosak, kita ni baca Quran, hafal Quran, belajar. Contohnya ini khusus kalau orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang nak belajar tentang ilmu dan sebagainya ni dua ni nak kena jaga betul. Telinga dan mata ni. Apa yang dia dengar, lagu-lagu yang bukan-bukan dan sebagainya, kan, kata-kata yang bukan-bukan, itu cepat betul akan menyebabkan hati dia keras, hati dia hitam, hati dia kotor. Begitu juga dengan apa yang dia tengok ni. Sebab tu hari ni kita tengok apa yang telah dihidangkan dalam yang menyalur kepada kedua daripada anggota ni, bagi khususnya adalah memberi impak yang besar kepada jiwa dan syakhsiah seseorang tu. Sebab apa? Sebab hati kan, hati ni dia yang akan bentuk kepada peribadi kita. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita ada seketul daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota badan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita buat ni gantung kepada hati. Kalau dia tak baik, maka tak baik pula. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, itu adalah hati. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. Sebab tu hari ni kita tengok banyaknya daripada perkara yang berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan yang merosak kepada syakhsiah seorang. Sebab tu kita tengok lahirnya orang-orang yang tak apa-apa dia buat, dia tak kisah lagi dosa pahala, dia tak kisah lagi yang sebut je apa yang dia buat. Sebab apa? Hati dia dah rosak. Kenapa dia rosak? Sebab apa yang dia tengok. Tengok benda-benda lucah, benda-benda yang porno dan sebagainya. Begitu juga dengan telinga, dengar lagu, benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Rosaklah. Sebab tu minta maaf kalau kita kata seorang itu dia baca Al-Quran, hafal Al-Quran contohnya, belajar hadis, tapi dia tetap tengok yang bukan-bukan, dengar yang bukan-bukan ni, minta maaf, bermakna dia tidak ada keberkatan lagi. Jadi hilang keberkatan tu. Yang kita nak dapat dalam ilmu ni apa dia? Dia panggil nur wal khasyah. Kan? Dua perkara yang asas tu. Nur, cahaya. So kalau kita tengok benda maksiat, cahaya tu padam. Tak ada. Kita belajarlah apa pun. Mungkin kita hafal, mungkin kita boleh jawab soalan, mungkin kita boleh lulus kalau kita periksa, mungkin kita boleh memahami. Tapi nur, cahayanya tak ada. Lagi khasyah. Bukan semakin takut kepada Allah, semakin tak takut dah. Rasa saya ada ilmu, okey, saya tahu dah. Lagilah dia buat maksiat lagi. Sebab apa? Tak apa, saya dah hafal Quran, okey. Ada syafaat Al-Quran. Ditipu. La ilaha illallah. Sepatutnya apabila bertambah ilmu, bertambahlah takut kepada Allah. Tapi kenapa tak ada takut ya? Masih lagi buat maksiat dan sebagainya? Sebab tak jaga mata, tengok yang bukan-bukan, tak jaga telinga, dengar yang bukan-bukan. Masya Allah. Jadi ini kepada semua, bukan kepada kepada semua. Kita ni semualah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, para pelajar. Ini yang kita nak jaga. Dua perkara ni asas utama. Ketika mana kita Allah takdirkan untuk nak kandung oleh ibu kita dalam rahim. Kan? Usaha kita pertama daripada nutfah, masa tu air mani,
kemudian dia jadi alaqah, bergantung kat ini rahim. Kemudian dia pergi kepada mudghah, kemudian dia jadilah bentuk daging sikit, darah. Kemudian dia pergi, masa tu nanti Allah letakkan ruh. Yang pertama sekali yang Allah akan mula untuk berfungsi kepada bayi ini ataupun janin itu adalah disebutkan apa? Pendengaran dan penglihatan. Dengar dulu, pendengaran dulu. Masya Allah. Jadi dapat dengar. Sebab apa? Dua ni di-highlightkan masa di dalam apa nama penciptaan manusia. Sebab dua ni adalah anggota yang sangat penting. Jadi jagalah dua anggota ini. Khususnya kepada para pelajar yang duduk kat rumah. Yang kita ni lebih mungkin kita kata lebih bebas nak dengar apa kat rumah mungkin. Tak seperti madrasah. Tak ada kawalan. Mungkin ibu dan ayah cuba untuk kawal, untuk jaga, tapi ialah kan sejauh mana yang mereka dapat untuk nak jaga. Begitu juga apa yang kita tengok. Mungkin dekat depan ibu ayah kita boleh jaga, tapi dalam bilik masa kita seorang-seorang, masa kita tak tak dilihat, tak dipantau. Apalagi yang kita kata mudahnya hari ini dengan sebab adanya internet dan juga benda yang boleh kita layari, yang inilah merupakan cabaran kepada kita ni, khususnya kepada kita pada zaman ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita tadi membincangkan tentang asas, dan asas ni adalah merupakan asas yang simple dan mudah. Buat baik dapat pahala, dapat rahmat Allah, masuk syurga. Buat dosa dapat buat maksiat dapat dosa, dapat murka Allah, masuk neraka. So itu yang sepatutnya kita dah ada, maka kita berpegang kepadanya, bergerak melalui asas ini, dan jagalah daripada sebab-sebab yang mengotori dan merosakkan hati kita, khususnya melalui dua perkara, iaitu pendengaran dan penglihatan kita. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita disebutkan tadi daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga daripada kalam para ulama berkenaan tentang asas-asas ini kembali menggerakkan kita kepada ke arah keimanan yang kukuh. Kerana semua itu adalah tidak lain kembali membawa kepada peringatan kepada kita ini untuk kita ni beramal dengan iman kita. Sebab tu ketika Allah nak suruh beramal, Allah biasa iringi dengan iman dulu. Ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Contohnya ayyuhalladzina amanu, contohnya wahai orang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, baginya ganjaran syurga. Selalu Allah kata orang beriman beramal soleh. Orang beriman maknanya orang yang beramal soleh ni mesti dianya asasnya dengan keimanan. Jadi orang yang beriman ni senang je dia punya asas dia. Buat baik dapat pahala. Buat maksiat dapat dosa. Itu je. Itulah keyakinan. Disebutkan. Jadi walaupun bendanya adalah basic dan asas saja yang kita sebutkan tadi, tapi dia sangat penting, dan perkara yang penting ini sentiasa perlu diperingatkan, selalu dari peringatan, supaya apa? Supaya kita tidak terkeluar daripada asas-asas tersebut. InsyaAllah lepas ini kita akan sambung kepada pasal yang seterusnya, iaitu tentang apa yang diperolehi daripada orang yang taat, dan juga apakah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang maksiat. Tadi daripada segi pahala, yang ini daripada dosa, ini pula daripada segi hubungan dengan Allah SWT. Orang yang taat macam mana hubungan dengan Allah, orang yang maksiat bagaimana hubungannya dengan Allah, itu yang kita akan bahaskan pada besok insya-Allah dalam Marawahah ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan iman kita
meningkatkan ketakwaan kita, diberikan oleh Allah penjagaan, pemeliharaan terhadap panca indera kita, khususnya dari pendengaran dan pandangan kita, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita, diberikan oleh Allah futuhal arifin, diberikan kefaqihan fid din, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keikhlasan dan keyakinan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada wabak wal bala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, dan diberikan oleh Allah syifa, kesembuhan, keafiatan kepada mereka yang ditimpa dengan sakit. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan darjat, diampunkan dosanya, tahur insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan daripada kebaikan, pahala kepada ibu bapa kita semua insya-Allah dengan sebab jasa kebaikan mereka, dan diberikan naikkan darjat mereka yang hidup, yang masih hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dunia akhirat kepada mereka, hidup dalam keadaan rida, keridaan dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang telah meninggal dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan yang mulia, dijadikan oleh Allah kuburan mereka dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala mala wa asalafuna salih udkhul niyatina fi niyatihi wa amana fi a'malihim wa kulli niyatin salihah jami'ah fi dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخر أسرع علما نوض بالخير والنفى كل شر ربنا واصل لنا كل الشؤون وأكرم برضا منك العيون واقضي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المن واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسأله في رضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل هربا واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى تشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربي